Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita kudara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Hari ini tuan-tuan, Lim Kit Siang bekas pengurusi DAP telah mengesahkan bahawa Tuan Guru Haji Hadi Awang menipu bila mana Haji Hadi mengatakan bahawa beliau dipelawa untuk menyertai kerajaan perpaduan oleh Lim Kit Siang. Hari ini tuan-tuan, Haji Hadi malu besar bila mana Lim Kit Siang menafikan bahawa beliau pernah mempelawa Haji Hadi untuk menyertai kerajaan perpaduan. Haji Hadi pun tuan-tuan, sepatutnya kalau nak sebut atau petik nama orang pun, pilihlah orang yang kredibel, orang yang ada posisi untuk membuat penawaran. Masalahnya Lim Kit Siang ini sudah pun pencen, dia bukan lagi pengurusi DAP, jadi dia tak boleh nak mewakili DAP. Dan hari ini juga kita lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim, begitu juga dengan Datuk Seri Fazilah, Timbalan Perdana Menteri kedua, juga menafikan ada sebarang perbincangan untuk mengundang PAS untuk menyertai kerajaan perpaduan. Jadi dah tak pasal-pasal malu tuan-tuan, malu. Saya nampak saudara hari ini, saudara Haji Hadi ni mula mengeluarkan kenyataan-kenyataan seolah-olah nak memberikan isyarat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa beliau bersedia untuk menyertai kerajaan perpaduan ini. Ini tidak lain tidak bukan tuan-tuan, hanya kerana kerisauan, kebimbangan dia. Kerana bimbang takut jadi kluster mahkamah, kerana isu beliau, isu duit-duit yang telah pun kata orang ni diterima oleh parti PAS. Begitu juga dengan isu merasuah pengundi di Marang umpamanya, yang melibatkan Jabatan Kuasa PAS Pusat. Ini sudah berada di tahap perbicaraan di mahkamah, terutamanya dalam isu petisi mahkamah yang dibuat oleh calon Barisan Nasional. Jadi hari ini saya mengharapkan supaya kepimpinan PAS tolonglah kawal sikit presiden kamu ni. Nampak gaya macam dah gelabah tak tentu pasal, macam dah tak keharuan, Jadi elaklah daripada terus menerus memalukan nama parti PAS dengan mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang tidak berasas seperti ini. Jadi malam ni saya yakin ramai yang nak bertanya soalan, sama ada di TT ataupun di page saya ini. Tuan-tuan bolehlah mengutarakan soalan-soalan tersebut. InsyaAllah kita akan pick up. Jadi di studio hari ini kita ada saudara Ashraf yang akan bersama saya pada malam ini untuk bertanyakan soalan-soalan yang telah pun beliau kumpulkan, dan dalam masa yang sama untuk membaca soalan-soalan di ruangan komen page, insyaAllah. Okey, silakan. Okey Tok, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekarang Tok, Datuk sedang diserang dengan sitro-sitro yang kononnya Datuk telah menafikan penglibatan DAP yang terlibat dalam titik berdarah sejarah negara kita. Kononnya DAP dah tak terlibat sekarang dalam ni 13 Mei. Ini Zam Yahya punya putar belit lah. Zam Yahya punya putar belit. Saya cadangkan kalau dengar mulut pemfitnah manusia-manusia fasik macam Raja Petra, macam Zam Yahya, macam Atan Likah ni, sebelum percaya tu pergi balik. Kalau orang lain dia kelentong senang, dia boleh kelentong dengan mudah. Tetapi orang macam saya ni, setiap apa yang saya cakap saya ada rakaman, boleh buka balik rakaman video. Jadi orang nak tipu pasal saya ni susah. Apa yang saya cakap ialah saya beritahu bahawa contohnya macam gerakan
Gerakan adalah antara pihak yang mencetuskan peristiwa 13 Mei. Betul. Dia mencetuskan peristiwa 13 Mei bersama dengan DAP pada ketika itu. Dan saya rujuk, saya beritahu siapa yang tak faham tentang sejarah ini, saya suruh mereka buka balik filem Tanda Putera. Tanda Putera tu jelas bagaimana gerakan memulakan. Bila mana mereka menang, mereka telah membuat perarakan. Dan kemudian DAP turut serta. Itu cerita sejarah. Tetapi apa mesej yang saya nak sampaikan, saya beritahu gerakan yang begitu chauvinis, yang begitu ekstrim, bila bersama dengan Barisan Nasional ketika penubuhan Barisan Nasional, dulu Perikatan kapal layar tukar kepada lambang dacing Barisan Nasional, maka gerakan berubah daripada parti yang ekstrim, parti chauvinis, menjadi parti yang lebih liberal, parti yang lebih bertolak ansur, menghormati apa yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan, apa yang terkandung dalam kontrak sosial. Jadi mesej saya ialah, kalau gerakan pun kita boleh bentuk macam tu, tak mustahil DAP pun, lagi-lagilah DAP dah ada pengalaman berkuasa lebih kurang 22 bulan, lepas tu hilang kuasa. Sudah pasti mereka lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kenyataan. Mereka lebih berhati-hati sebelum mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh membangkitkan, boleh menyentuh sensitiviti orang Islam, orang Melayu. Dan kita pun tahu, sebelum kita bekerjasama dengan DAP, kita letak 10 syarat. Dan syarat pertama ialah kita nak tahu apa pendirian DAP berhubung dengan hak istimewa orang Melayu, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, dan kedudukan Raja-Raja Melayu. Dan YB Anthony Loke yang juga merupakan Institusi Agung DAP mengesahkan bahawa DAP menjunjung perlembagaan negara dan menghormati apa yang terkandung di dalam kontrak sosial. So, selesai. Kalau misalnya selepas ini pendirian mereka berubah, sudah pastilah kita akan menegur. Betul. Kalau misalnya teguran itu tidak dihiraukan, maka ketika itu UMNO akan mengambil pendirian, sama ada untuk bersama terus ataupun tidak. Tapi buat masa ini, alhamdulillah, kepimpinan DAP yang hari ini mentadbir DAP mempunyai persefahaman yang cukup baik dengan pimpinan UMNO. So tidak ada timbul sebarang masalah. Okey, soalan lain. Alright, Tok. Ya. Tok, saya tanya pasal Jolo, Tok. Ya, Jolo. Okey, isu membawa pulang Jolo ni telah dibangkitkan sejak 5 tahun yang lepas, sejak pada awal kes Datuk Seri Najib Razak, kan? Apakah tahap kesungguhan kerajaan untuk membawa pulang Jolo? Kerana kita kali-kali tukar kerajaan, kita tak tahu. Okey, tahap kesungguhan kerajaan kita kena faham yang sebut 5 tahun lepas nak bawa pulang tu ialah pentadbiran Mahathir, yang kita samakan dengan pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pentadbiran Mahathir, kita dengar dia cakap nak bawa balik melalui Ketua Polis Negara, Hamid Badu. Hamid Badu kata kita akan bawa balik Jolo hujung tahun 2018 Disember. Tapi tak dibawa balik. 2019 tak bawa balik, 2020 tak bawa balik. Last kali dia pun dah bukan Ketua Polis Negara, yang dia bawa balik Jolo. Dia tak bawa balik Jolo, kan? Tetapi apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap berbeza. Beliau bukan hanya sudah menyatakan bahawa Jolo akan dibawa balik, malah kita dah melihat pergerakan ke arah itu, kan? Pergerakan ke arah itu kita lihat dengan orang kanan dia, bekas pegawai Jolo, dibawa balik dan ditahan oleh pihak SPRM, sebaik saja dia sampai. Cuma ada berita yang mengejutkan kita, bila orang yang ditahan oleh SPRM ini, pegawai Jolo yang telah membocorkan tentang
lokasi di mana tempat persembunyian Jolo, tiba-tiba meninggal dunia. Ini kita ada sedikit curious lah, apa sebab tiba-tiba mati mengejut. Umur baru 56 tahun. So biarlah pihak polis menyiasat perkara ni lah. Cuma kita dapat berita hari ni bahawa Jolo hari ni berada dalam house arrest, bahawa berada di dalam tahanan. So itu dah nampak lah tanda-tanda Dato' Seri Anwar Ibrahim pergi ke China, perundingan yang dibuat, perbincangan yang dibuat nampak serius dalam soal nak membawa balik Jolo. Dan saya yakin kalau Jolo dibawa balik ni banyak benda akan terbongkar, dan saya juga mempunyai keyakinan bahawa akhirnya Dato' Seri Najib ni akan mendapat keadilan. Tak mustahil keadaan-keadaan hari ini bila satu persatu terbongkar. Last kali orang-orang yang sebelum ini melindungi Hakim Nazlan, orang yang melindungi Zeti, orang yang melindungi Nur Muhammad Yaakob. Nur Muhammad Yaakob pun sudah ditahan oleh sudah dipanggil oleh pihak SPRM. Ni ramai orang tak tahu. Ramai orang ingat yang dipanggil pihak SPRM tu Halim Saad. Saya pun ingat Halim Saad. Saya ingat Daim dan Halim Saad yang dipanggil. Rupa-rupanya Daim bukan dengan Halim Saad, Daim dengan Nur Muhammad Yaakob. So benda-benda macam ni lah, benda-benda macam ni. Alright. Okey. Ya. Tok, andai katalah satu hari kebenaran ni betul-betul akan dibongkarkan, akan ditunjuk pada kita semua kan, adakah Datuk setuju sokongan Akak Umbi ni akan bertambah jika pemimpin Pakatan Harapan memohon maaf kepada Najib Razak? Saya tak setuju sebab mohon maaf. Bagi saya terlalu banyak benda yang kita cakap tentang Pakatan Harapan dan terlalu banyak benda yang Pakatan Harapan cakap terhadap kita. So kalau nak suruh kita mohon maaf dengan diorang dan suruh diorang mohon maaf kepada kita, saya rasa benda ni semua benda-benda yang tak perlu nak timbul lagi. Kita dah bersama dalam satu pasukan, kita pun dah bersetuju. Baru-baru ni kita sudah ada kursus naratif dan juga virality untuk cyber troopers kerajaan perpaduan ataupun media perpaduan kita panggil, yang Mahkamah Perdana Menteri pun semalam dah melancarkan media perpaduan. Kita bersetuju untuk mengelak daripada mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh menyinggung hati rakan sepasukan yang baru. Dulu sudah pastilah kita tak boleh elak bila kita bermusuhan, apa yang kita tak cakap tentang musuh kita. Tapi hari ini disebabkan keputusan rakyat yang membuat keputusan, tak bagi seorang pun, satu parti pun menang, maka akhirnya kita terpaksa bergabung untuk membentuk kerajaan. Takkan kita nak buat pilihan raya bersemula. Betul. Dia melibatkan implikasi kewangan yang sangat besar. Dan kita pun tahu dari segi kekuatan kewangan bagaimana PPBM dan PAS merasuah pengundi. Takkan kita nak benarkan perkara tu berlaku lagi sekali, kan? Kita nak pergi pilihan raya yang ke-15 pun dalam keadaan dari segi kewangan kita tak cukup. Takkan kita nak hadap lagi satu pilihan raya. Maka kita bersetuju dengan cadangan ke bawah dulu itu aku, kita pun bergabung dengan PH. Jadi what is past is past, tak payah kita nak ungkit lagi apa benda yang dah lepas. Dan tidak ada sebab kenapa kita nak minta mereka ni untuk memohon maaf. Sebab masing-masing ada kelemahan masing-masing, masing-masing ada kesilapan masing-masing, masing-masing juga ada fakta benar yang mereka juga perkatakan tentang musuh masing-masing. So letak perbezaan ini ke tepi dan kita fokus untuk highlight titik persamaan yang kita ada.
Okey. Okey Tok, ada saya berborak dengan rakan-rakan yang dia minat politik tapi tak terlibat dengan dalam politik, kan. Mereka masih setia menyokong bosku. Mereka berpendapat jika bosku tak bersalah, Ya. kan, jika tak salah, apakah bosku dapat diberi perbicaraan semula? Kita sedang bergerak ke arah itulah. Kita bergerak ke arah itu. Kita nak pastikan bahawa Datuk Seri Najib bukan setakat boleh mendapat pengampunan, tetapi kita harap Datuk Seri Najib juga diberikan keadilan. Tapi keadilan dalam konteks negara ni, Datuk Seri Najib sudah pun dihadapkan ke muka pengadilan, baik di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan, dan dia dah buat semakan kehakiman, So benda ni gagal untuk dapat keadilan, dan akhirnya dia didapati bersalah. Sedangkan kalau misalnya orang seperti Hakim Nazlan yang terang-terang ada konflik of interest dihadapkan ke muka pengadilan, dia ada dua kaedah. Sama ada Ketua Hakim Negara mengambil tindakan disiplin ke atas Nazlan yang telah pun dicadangkan oleh SPRM untuk didakwa ataupun diambil tindakan tata tertib disebabkan beliau telah melanggar Kod Tata Etika Hakim 2009 Seksyen 8 dalam kurungan 1A, ataupun mungkin Peguam Negara boleh melakukan pendakwaan ke atas Hakim Nazlan di bawah Seksyen 220 Kanun Kesiksaan kerana telah menjatuhkan hukuman tidak bersandarkan undang-undang. Kalau dia ambil tindakan, sama ada CJ ambil tindakan ke ataupun Peguam Negara ambil tindakan, maka kes Datuk Seri Najib ni mesti dibicarakan semula di hadapan seorang hakim yang adil. Maknanya apa yang dah lepas ni null and void. So Datuk Seri Najib akan ada peluang sekali lagi untuk mendapat keadilan melalui proses mahkamah. Jadi tak perlulah nak tunggu dia dapat pengampunan. Sebab nak dapat pengampunan pun, kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Setiausaha Majlis Pengampunan. Setiausaha Majlis Pengampunan mengatakan bila tiba masa yang sesuai dan bila cukup syarat. Maksud dia apa? Bila masa yang sesuai? Bila cukup syarat? Bila sudah menjalani hukuman sekurang-kurangnya 1/3 daripada hukuman penuh. Dia kena 12 tahun, dia kena lalui 4 tahun. Jadi matilah Datuk Najib kena lalui 4 tahun. Yalah. Kita tak nak benda tu berlaku. So the only way, sama ada Ketua Hakim Negara boleh bertindak sekarang, ataupun Peguam Negara boleh bertindak sekarang, ataupun lepas pilihan raya ni kita mengharapkan ada perubahan dari segi Peguam Negara ke ataupun Ketua Hakim Negara ke, sehingga kan tidak ada lagi orang yang melindungi hakim-hakim yang telah melakukan kesalahan ini. Okey, jelas Alright Tok, sorry Tok, saya akan tanya juga ni Tok. Apa matlamat di sebalik perubahan media perpaduan rakyat Tok? Perbezaan dia lah yang paling kita ada antara JKOM dengan media awal ni. JKOM media ni ialah satu badan yang lain. Kita kena faham JKOM dia dipanggil apa ni, Jabatan Komuniti, Jabatan Komunikasi Komuniti, JKOM, Jabatan Komunikasi Komuniti, tak silap saya. Dulu dipanggil Jabatan Hayawal Khas. Masa Jabatan Hayawal Khas, kita mengambil pekerja-pekerja di kalangan ahli-ahli politik atas cadangan daripada ketua-ketua UMNO bahagian, wakil-wakil ketua-ketua MIC, MCA bahagian untuk kawasan-kawasan yang dikuasai, yang ditandingi oleh ni, supaya kita boleh faham denyut nadi rakyat itu
apa yang feedback yang akan Ombi bagi melalui JCOM ni, daripada melalui jasa. Tapi hari ini JCOM dipimpin oleh seorang tokoh akademik. Jadi pendekatan tokoh akademik, pendekatan Dr. Agus ialah dia tak nak jadikan JCOM ini sebagai alat propaganda parti politik. Jadi tugas dan tanggungjawab JCOM hari ini lebih kepada menerangkan tentang polisi dan dasar-dasar negara, kan? Itu sebab dia sekarang ni dia masuk ke universiti-universiti, dia berjumpa dengan student-student, dia bawa menteri-menteri kabinet kita untuk berjumpa dengan student, memberikan kefahaman dengan pelajar-pelajar kita. Ini okey lah. Ini peranan yang dimainkan oleh JCOM. Lebih pada penerangan. Lebih pada penerangan, kepada menjawab isu kerajaan juga dimainkan. Macam dulu kita di dalam jasa kita ada cyber troopers dan sebagainya. Hampir semua sekali kita punya pegawai jasa di setiap DUN ada, di setiap parlimen ada. Sekarang ni pegawai JCOM pun tidak ada di setiap parlimen. Malah mereka tidak ada pejabat negeri pun. Mereka ada pejabat mengikut zon. Dulu kita jasa ni setiap bahagian, setiap parlimen ada. DUN pun ada. So memang tak sama, kan? Media perpaduan ini ialah kita nak selaraskan. Kita nak selaraskan. Contohnya sekarang ni, bila wujud media perpaduan ini, semua media parti politik akan duduk di bawah media perpaduan. Kita ada wakil daripada BN, kita ada wakil daripada Pakatan Harapan, daripada semua parti-parti ni. Kita akan buat satu sekretariat, saya sebagai ketua sekretariat, dan kita ada setiausaha kita ada pasukan kita ada tim yang boleh dianggap sebagai command center. So daripada command center ini kita akan banner naratif apa yang kita nak sampaikan kepada kaum Ombi. So benda ni kemudiannya akan disseminate ataupun bak kata orang tu disalurkan ke setiap parti-parti politik, dan ianya juga akan dengan bantuan cyber troopers yang akan kita akan engage. Sekarang ni kita belum engage, kita baru buat training, tapi lepas ni kita akan buat saringan siapa yang betul-betul kita akan jawab, dan kita akan sebarkan, kita akan lawan di media sosial dan sebagainya. Dalam masa yang sama juga kita akan ada coordination dengan pejabat Perdana Menteri, Ketua Susuan Akhbar Perdana Menteri, akan koordinat pula dengan semua Ketua Susuan Akhbar setiap kementerian. Kita tak nak macam sebelum ni. Kalau sebelum ni dia disconnect antara parti politik dengan kerajaan, parti politik. Dia tidak ada synchronization, tidak ada sebarang bentuk cooperation. Tak boleh. Sebabnya jatuh bangun kerajaan ini bukan hanya kaki tangan kerajaan yang menentukannya. Contohnya Mahathir jatuh atas pressure parti politik. Muhyiddin jatuh atas pressure parti politik. Tetapi ada juga kerajaan jatuh bila kerajaan membuat keputusan-keputusan yang tidak popular dan dia memberi kesan kepada parti politik. Jadi mesti ada hubungan yang baik, kerjasama yang baik, synchronization yang baik di antara parti dengan kerajaan. So dalam media perpaduan ini nanti kita ada mesyuarat berkala. Walaupun kita beroperasi 24 jam, kita akan ada command center di PWTC. Kita dah tetapkan di PWTC tingkat 5. Kita akan ada command center. Kita akan selaraskan. Jadi sebelum kerajaan, contohnya sebelum kerajaan membuat keputusan-keputusan, dan keputusan ini kita dapati akan ada impact negatif, menyebabkan rakyat mengecam kerajaan. Jadi sebelum mengeluarkan kenyataan itu, kita minta benda tu dibawa kepada kita untuk dibincangkan sama.
So kita boleh bagi saranan, nasihat. Kita boleh bagi pandangan, nasihat. Dan kalau katalah benda tu perlu juga buat, Contohnya kerajaan memutuskan supaya subsidi minyak ini tidak lagi kita berikan kepada rakyat. Bila kita cakap nak tarik subsidi ni, orang akan marah. Betul. Orang akan marah. So sebelum orang marah di atas keputusan kita tu, kita kena buat mind conditioning terlebih dahulu. Kita kena explain kepada rakyat berapa banyak duit yang kita kena belanjakan. Contohnya sebelum dulu BN mengambil keputusan untuk tarik balik subsidi. Subsidi untuk 3 bahan bakar, diesel, petrol, RON95 dan juga LPG, gas bermasak. Untuk tahun 2014 kalau kita tak tarik subsidi ni, nilainya 22.34 bilion. Okey. Daripada 22.34 bilion ni, pada ketika itu 70% pergi kepada M40 dan top 20. Maknanya orang kaya dapat subsidi. Subsidi ni sepatutnya bantuan, pertolongan kerajaan. Jadi kalau bantuan dan pertolongan kerajaan, sewajarnya kita utamakan golongan the B40 dulu. Golongan the B40 dulu. Betul. Baru ada lebih kita bagi pada M40. Ada lebih lagi barulah kita bagi top 20 juga. Sama-sama merasa sebab mereka juga pembayar cukai. Betul. Yang menyumbang banyak. Tetapi kena beri keutamaan kepada the B40. Jadi masa zaman Dato' Najib dulu, kita tarik subsidi ni dan kita pulangkan balik kepada rakyat melalui subsidi bersasar. Cuma masih lagi banyak subsidi yang pukal, yang macam dulu semua orang dapat sama. Contohnya setiap liter petrol dapat 68 sen. Orang miskin isi minyak motor dapat 68 sen. Kalau kapcai boleh isi 2-3 liter, berapa sen je dia dapat? RM2 lebih sikit. Tak sama macam penggunaan. Tapi kalau pakai kancil, you boleh dapat RM17. Kalau you pakai Perdana V6, you dapat RM54. Itu baru kelas menengah. Jadi beza. B40 pakai kancil dapat RM17, tapi M40 dapat 3 kali ganda lebih banyak. Habis kalau orang tu pakai Mercedes-Benz, pakai Toyota Land Cruiser, walaupun kereta tu besar, tapi dia masih boleh isi RON95. Lagi besar kereta tu, lagi kuat tekanan minyak, lagi banyak subsidi yang kerajaan kena bagi pada orang kaya. Zaman kita dulu 2014 tu pun 70% pergi kepada the top 20 dengan M40. Mengurusikan mesyuarat apa yang dipanggil sebagai kos sara hidup. Bila dia dapat talimat, dia mendapati bahawa bukan lagi 70%, dia sudah meningkat kepada 75% ke 85%. Saya tak ingat figure ni. 75% ke 85%. Maknanya yang dinikmati oleh the B40 is only 15 to 25%. So itu sebab kita nampak perubahan pada diri Dato' Sri Anwar. Dato' Sri Anwar antara orang yang percaya bahawa salah satu cara kita perlu turunkan harga minyak. Maknanya dalam erti kata lain, kita perlu subsidi minyak ni. Tetapi selepas dia mendapat angka-angka ni, beliau juga dia tak berpegang pada ego dia. Kalau ikut ego dia, tentulah dia akan teruskan apa yang dia janji. Kalau dia tak teruskan apa yang dia janji, maka orang akan kata dia ni cakap tak super bikin. Betul tak? Hari ni teruk dia kena seram. Tetapi realiti dia buang, dia put aside ego dia. Dan dalam erti kata lain, dia setuju dengan pendirian yang telah diambil oleh kerajaan Barisan Nasional sebelum ni, iaitu kalau kita ada duit nak dikembalikan kepada rakyat, we got to give back to the correct target group, kepada kumpulan sasar yang betul. Ini yang dipanggil sebagai subsidi sasar. Itu pun ada orang kenakan Dato' Sri Ahmad Maslan bila Tok Mat kata cara dulu tak betul.
Sebenarnya apa yang Tok Mat maksudkan ialah apa yang Tok Mat maksudkan, memang cara dulu tak betul. Sebab apa? Sebab dulu zaman Datuk Seri Najib tu dia dah mula buat pembetulan. 2014 dia mulakan dengan membetulkan subsidi petrol dan diesel. Dulu kita bagi pukar. Yang kaya dapat sama dengan yang miskin. Yang kaya pakai lebih, maka manfaat tu dapat pada yang kaya. Kemudian Datuk Seri Najib merasionalisasikan subsidi minyak masak. Dia masih lagi subsidi, tetapi subsidi itu hanya diberikan kepada minyak masak paket 1 kilogram. Tetapi contohnya macam penggunaan elektrik, kita subsidi semua. Bila subsidi semua, orang kaya yang rumah dia pakai 6-7 biji aircon ataupun 4 biji aircon, ada rumah dia 10 biji aircon, tapi malam dia pakai 4. Ini kira dah masuk kategori orang yang berada lah. Kalau dia pakai sampai 4 biji. Tapi setengah orang rumah dia ada 4 biji aircon, tapi malam pakai 1 biji aircon. So yang 1 biji aircon berfungsi dalam satu masa ni, mereka masih lagi menikmati subsidi. Ini kadang-kadang orang-orang kita ni dia tak faham. Contohnya rumah yang ada 4 biji aircon, bukan bermakna TMB akan cek rumah mana ada 4 biji aircon, rumah ni dia kena bayar tarif elektrik yang tinggi. Tidak, bukan begitu cara kira dia. Kalau you pakai usage tu tinggi, melebihi daripada tahap orang biasa pakai, maka barulah kamu tidak akan diberikan subsidi untuk elektrik. Faham tak? Faham. Kalau kat rumah kita ada 6 biji aircon, tapi satu hari tu dalam satu masa kita pakai sebiji, kadang-kadang 2 biji maksimum, maka kita mungkin masih dapat menikmati subsidi. Sama juga kalau rumah tu ada 10 biji aircon, tapi tuan rumah ni macam rumah aku pun banyak juga aircon, tapi dalam satu masa satu, maka kita bayar harga yang bersubsidi. Benda ni yang kena diterangkan. Itulah media perpaduan ini. InsyaAllah kita akan bantu untuk memperjelaskan benda ni kepada rakyat, supaya rakyat lebih faham tentang benda ni, supaya tidak mudah dimanipulate. Kadang-kadang YB kita, menteri-menteri kita ni, cara dia explain tu, dia tak sedar bahawa bila dia explain, dia terangkan sesuatu dasar tanpa elaboration, tanpa penerangan terhadap sesuatu keputusan, maka ianya akan mengundang kepada fitnah, ianya akan mengundang kepada spin oleh pihak pembangkang. Macam Wabi Rafizi Wabi Rafizi cakap pasal apa, kadang-kadang tapi Wabi Rafizi ni dia beritahu benda tu fitnah. Dia tak ada sebut pun apa dia cakap ni, kejatuhan nilai ringgit juga ada keuntungan kepada negara. Saya tak pastilah sama ada betul penafian tu pun, kadang-kadang ada orang buat tapi saya tak nampak daripada dia punya Facebook lah. Sebenarnya kalau dia explain, orang akan faham. Kalau dia explain betul, orang akan faham. Contohnya, kita tahu bila harga nilai ringgit jatuh, barang import akan mahal. Kalau barang tempatan, ada juga elemen barang import. Contohnya macam ayam, dedak ayam still kena beli daripada luar negara. Jadi barang tempatan juga akan jadi mahal. Betul tak? Tetapi ada manfaat juga kalau harga ringgit tu jatuh. Contohnya sektor pelancongan. Kenapa orang lebih prefer pergi ke Turki? Sebab nilai mata wang mereka rendah. So kalau pergi negara Eropah lain, kau kena kali 3. Kalau pergi ke New Zealand, pergi ke Australia, pergi ke US kena kali 4.6.
pergi ke Great Britain, kena kali 5 lebih kan. Jadi murah, pergi ke Turki. Jadi bila nilai ringgit kita jatuh, perkara yang sama akan berlaku. Kita akan dapat manfaat bila mana pelancong-pelancong asing akan prefer untuk pergi ke Malaysia. Macam dulu kita kalau nak pergi melancong luar negara, mana tempat kita pilih? Indonesia. Ya, betul. Pasal pergi sana je kita jadi jutawan. Murah. Betul tak? Kita mampu. Kita akan jadi destinasi pelancongan yang mampu pergi. Itulah antara benda-benda yang manfaat kalau nilai ringgit. But this thing we need to explain. Kita perlu jelaskan baru rakyat faham. Okey? Okey, Tok. Ya. Tadi soalan dah saya. Okay, Engkau pula. Ni orang tanya tu Ya, Cik Wan. adakah disebabkan harga minyak itu naik ni, adakah faktor subsidi juga mempengaruhi turun harga naik minyak? Okey. Itu sebab dulu kita tak setuju tentang subsidi minyak. Tapi ialah masa tu kawan-kawan kita ni dia berada dalam pembangkang. Jadi dia mungkin tak dapat figure berapa banyak duit yang disalurkan melalui subsidi minyak ni lebih menguntungkan si kaya daripada yang miskin. Dan bila harga minyak dunia naik, bila kita letak harga minyak kita tetap, kita tak apungkan semenjak macam 2014 tu, Dato' Seri Najib tarik balik subsidi, kita apungkan mengikut harga pasaran. Bila apungkan ikut harga pasaran, harga minyak naik, maka harga minyak yang kita jual di pasaran tempatan pun akan naik. Bila harga minyak turun, harga minyak tu turun lah. Tapi kalau kita beri subsidi, contohnya macam hari ni kita letak harga minyak RON95 pada harga RM2.05. Kalau harga minyak dunia naik, maka nilai yang kerajaan perlu tambah untuk cover RON95 ni makin tinggi. Makin tinggi. Kalau misalnya harga minyak tu jatuh, subsidi yang kerajaan kena keluar makin rendah. Tapi still kena keluar subsidi. So bila keluar subsidi tu, berbalik pada persoalan awal kita, siapa yang sepatutnya terima subsidi? Kalau yang terima subsidi tu orang kaya dapat lebih daripada orang miskin, maka tak adil lah kita melakukan pembahagian subsidi ni dalam bentuk subsidi petrol. Itu sebab kita cadangkan lebih baik kita beri subsidi bersasar. Bila kita bagi subsidi bersasar, contohnya dalam bentuk bantuan awal persekolahan, siapa yang target group kita? B40. Bagi direct pada B40. Lagi siapa lagi? Ni bantuan awal persekolahan bagi bantuan dalam bentuk BRIM contohnya dulu. Sekarang dikenali sebagai apa? Basah benda. Dulu basah, lepas tu BKM. Sekarang ni apa? Bantuan Rahmah. Bantuan Rahmah kan? So benda ni mungkin boleh dinaikkan untuk cover subsidi diesel ataupun petrol. Ini cara-cara yang boleh dibuat lah. Okey, soalan lain. Setengah pihak tu dia kata mungkin nak melaksanakan subsidi bersasar ni ataupun barang-barang subsidi untuk menurunkan harga, sekiranya kalau hutang negara makin banyak, mungkin ada kekangan untuk memberi subsidi. Ya, betul. Sekarang ini yang menyebabkan Dato' Seri Anwar ini berada dalam keadaan yang serba tak kena lah sebenarnya. Sebabnya bila Dato' Seri Najib tinggalkan negara ni 2017, kita punya kadar hutang baru 686.8 bilion. 686.8 bilion. 686.8. Itu hanya 50.2%. 50.8% daripada kita punya GDP ataupun KDNK kita.
Tapi hari ni hutang negara ni lebih 2 kali ganda daripada tu. Hutang negara sudah mencecah 1.5 trilion akibat kerajaan boros yang dipimpin oleh Mahathir dan juga Muhyiddin Yassin terutamanya. Kita punya hutang dah terlalu shilling. Jadi memang dia akan memberi kesan banyak. Memang akan memberi kesan banyak kepada banyak benda. Contohnya lah, bila kita hutang kita terlalu tinggi, kita nak berhutang balik, ianya akan menjejaskan kredit rating kita. Dia akan menjejaskan kredit rating kita. Bila kredit rating kita tak sebaik macam dulu. Dulu Fitch banyak agensi kredit rating memberikan kita punya rating at least pun A-, kalau kita dah jatuh jadi B+, kalau dulu kita nak pinjam duit, interest rate dia rendah. Sekarang kita masih boleh pinjam, macam Jepun, dia masih boleh pinjam walaupun hutang dia banyak, boleh 4 kali ganda daripada kita pun. Tetapi mereka ni, dia bayar kita ni, kalau kita punya credit rating kita ni tak bagus, kita kena bayar interest yang lebih tinggi untuk mendapatkan dana. Ini kita kena faham. Okey? Okey Tok, dalam sinar harian tu, kenyataan MB Kedah tu. Okey, ini kenyataan Pulau Pinang milik Kedah yang dibuat oleh Menteri Besar Kedah Datuk Sanusi tu adalah satu tindakan menghasut, kata Datuk Zaid. Dia cerita memanglah betul. Dulu Kedah tu dia pajakkan Pulau Pinang. Dia pajakkan Pulau Pinang. Kalau nak kira macam tu, Sabah tu kita pajak daripada Sultan Sulu. Nilai pajakan dia RM5,000 setahun tu. Ini cerita lama lah. Cerita lama. So tujuan Sanusi dia kat meja kenapa tu? Tak, dia nak cari pasal dia dengan kerajaan persekutuan ni. Dan memang apa yang dia katakan itu boleh create unrest, boleh menyebabkan orang rasa resah, dan dia boleh didakwa di bawah Akta Hasutan. Betul lah Tok Zaid cakap tu, boleh didakwa di bawah Akta Hasutan kerana dia menghasut tu sebenarnya. Dia boleh menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, ketidakstabilan politik. So tak perlu dia cakap. Ada lagi? Itu je. Baru berapa minit ni? 43 minit. Tak ada lagi isu. Okey, dekat TT ada sesiapa yang nak request untuk kita bersoal jawab di TT? Jasmine Muhammad. Silakan Jasmine. Assalamualaikum. Betul? Ya. Saya daripada Kuantan. Okey Jasmine. Saya ni anggota PKR. Okey. Saya ada satu soalan, tapi sebelum saya bagi soalan saya tu, saya nak kongsi sikit lah saya punya pandangan berkenaan dengan satu pengalaman saya dengan Datuk sendirilah. Masa zaman reformasi dulu, depan Istana Negara, Datuk jadi ketua lah. Saya ikut belakangnya, hantar memorandum masa tu. Apa yang saya nak beritahu pada adik-adik yang ada dalam ni, bahawasanya Datuk Lokman ni memang pemimpin yang turun padang lah, berani untuk jaga kita orang lah. Maknanya masa tu ada polis, ada SB, tapi dia harapan kita orang lah masa tu. Apa-apa kita ikut arahan dia masa tu lah. Nombor 2, saya nak ucap terima kasih jugalah kepada Datuk Lokman. Pasal dia buat live ni. Dekat Malaysia ni ramai orang ketagih berita-berita politik terbaru kan. Jadi bila Datuk Lokman buat live ni, jadi siapa yang ketagih nak dapat berita politik itu, kita dapat daripada live Datuk Lokman ni lah.
Ya, terima kasih. Soalan saya. Ya. Soalan saya ialah, Dato' pernah sebut yang si Mahyudin ni duit yang dia SPRM dapat kesan dalam akaun dia tu, dia dah sita sedikit sajalah. Sikit saja. Jumlah dia daripada duit yang sebenarnya dia ada lah. Betul. Ada cara tak kita beritahu polis ke, polis siasat betul-betul ke untuk rampas semua duit-duit dia orang ni, untuk pastikan maknanya satu, duit negara kita selamat, negara kita dapat duit, kedua dia orang jadi kacau dia orang penyerang lah. Okey. Kalau Jasmine. tu je. Okey. Dia je. Dia orang ni penyamun, Jasmine. Penyamun Penyamun ni daripada masa ke semasa dia memperbaiki teknologi samunan ni. Jadi contohnya dulu kalau orang menyamun, kalau zaman Alibaba bujang lapuk tu, dia samun, kemudian dia tanam dekat rumah dia, betul tak? Betul. Ya, betul. Okey, ada setengah orang dia buat dinding, dekat dalam dinding dia simpan duit. Jadi hari ni dia ada macam-macam kaedah. Dia orang boleh simpan dalam vault, dia boleh simpan dalam macam-macam. Jadi apa mesej yang saya nak sampaikan? Yang dalam bank ini, penyamun-penyamun, perasuah-perasuah, penyalahgunaan kuasa, mereka tak simpan duit dalam bank ni. Mereka simpan di luar sistem. Jadi kalau kita nak mematahkan manusia-manusia korup macam Muhyiddin, macam Mahathir, macam Daim, dia ada satu cara je, Kau nak cari dia orang ni simpan kat mana, rampas semua sekali, susah Kalau dia orang dah liquidate ataupun dah beli aset, kalau dah beli aset, kalau aset tu atas nama dia, kita boleh rampas, Tapi duit yang dia simpan atas nama orang lain, dia beli aset atas nama orang lain, apa semua, itu pun dah sukar untuk kita rampas, sebab penyamun-penyamun, perompak dan perasuah ni, mereka sentiasa tahu macam mana nak elak daripada ditangkap oleh kerajaan. Cuma apa yang kita boleh buat ialah kita boleh buat cash yang mereka masih simpan ni tak laku. Macam mana cara dia? Tukar mata wang. Contohnya, kita tukar semua duit tak laku. Kita tukar pakai duit baru. Jadi duit-duit yang lama ni, yang tidak ada dalam sistem ni, secara automatik dia tak laku lah. Kecuali nak tukar, mesti tukar di bank. So bila tukar di bank, dia orang tak boleh tukar runcit-runcit secara kecil. Tapi di situ pun akan ada loopholes lah. Dia akan ada toke-toke dia yang bak kata orang tu dah tentu-tentu ada duit, dia boleh tukar dalam amount yang kecil sikit. Tapi kita pun tahu dia orang ni sakau berbilion, Untuk dia tukar dalam amount yang besar, ianya akan menyulitkan. Dan daripada situlah, kalaupun dia gunakan toke-toke dia untuk tukar duit ni, kita akan tahulah siapa yang simpan cash banyak ni di luar sistem. Jadi itu salah satu cara lah bagi saya kalau nak tangkap dia orang ni, So lepas tu lembaga hasil boleh pergi pantau. Begitu juga dengan pihak SPRM, dan mereka boleh meneliti siapa yang banyak membuat pertukaran ni, dan kita boleh siasat daripada mana dia orang dapat duit ni dan sebagainya. Ini satu cara lah. Okey, kiranya daripada pihak kerajaan, daripada pihak risikan, semuanya memang tak ada maklumat lah. Maklumat tu ada tapi saya nak beritahu, walaupun kita ada maklumat sekalipun, belum tentu maklumat itu boleh ditranslate menjadi bukti.
Dan kalau ada pihak yang tampil dengan bukti sekalipun, belum tentu bukti itu konkret untuk kita melakukan proses pendakwaan. Ini nak kena faham. Okey, Ben. Terima kasih. Okey, ada soalan lain? Alright. Ada ke? Tak ada Okey, saya minta sahabat-sahabat minta tolong share live kita ni supaya kita setidak-tidaknya dapat memberikan kefahaman kepada pihak-pihak yang tidak bersama kita pada malam ni. Mungkin mereka boleh menyaksikan siaran tertunda. Jangan lupa, please bantu kita untuk share. Siapa yang tak ready, tak willing, tak berani nak share, bolehlah save nombor telefon saya 013 838 7038 013 838 7038. Ramai orang bertanya dengan saya lah, ada macam mana caranya kalau mereka ni tertinggal siaran tertunda. Saya tadi ada upload dekat saya punya Facebook. Saya ada upload QR code saya. Ini QR code untuk saya punya Telegram channel. Tuan-tuan boleh buka QR code itu. Tuan-tuan boleh scan Telegram channel saya. Semua posting saya semenjak wujudnya Telegram tu, semua ada saya simpan di dalam Telegram tu. Jadi sangat bermanfaat. Kebanyakan daripada isu-isu yang saya dah jawab, bukan setahun 2 tahun, saya rasa lebih daripada 10 tahun punya collection information, jawapan-jawapan saya, semua masih ada di dalam Telegram saya tu. Tapi kalau nak mudah, nak kami buat bantu untuk sebarkan di dalam grup WhatsApp tuan-tuan, ambil nombor telefon 0138387038 0138387038. Nombor ni tuan-tuan tolong save dan masukkan dalam grup WhatsApp keluarga ke, taman ke, ataupun bahagian ke, cabang ke, ranting ke, supaya senang untuk kita salurkan maklumat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.